Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya sering kali ditanya berkaitan tentang isu tidur selepas asar. Boleh ke tak boleh, dan hadis yang menyebutkan berkaitan tentangnya sahih ataupun tak. Kita dengar dulu reaction daripada Maulana Asri Yusof berkaitan tentang hal ni, lepas tu baru kita berikan ulasan. Yang kedua, betul ke tidur selepas asar akan hilang akal? Tak ada hal ni. Cumanya kalau ada lah orang larang, ulama larang, takut sadin lah, terlepas merik ke apa ke, semua tadi lah sebenarnya. Itu saja. Bukan kerana tak boleh siapa hilang akal, siapa setengah-setengah tu kata kalau 40 hari buat lagu main-main betul-betul lagu tu. Tak ada. Tak ada lagu tu. Apakah ia terpulang kepada kita kalau kita berasa nak rehat pada masa tu rehat? Cuma jangan dijadikan masa tu khusus untuk kita, seboleh-bolehnya lah. Tapi kalau tak ada masa lain, itu yang masa yang ada, kita bebas. Tidak ada satu hadis yang sahih melarang ataupun menyebut akibat lagu ni, tak ada. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, saya ada beberapa video yang mungkin boleh saya sebutkan di sini, saya tunjukkan di sini, dan ramai orang minta kita untuk bereaction. Tetapi ia adalah video seorang ustaz yang dulu lama sangat dah. Ustaz itu masih ada lagi pada hari ini, tetapi video yang diberikan kepada kita itu adalah video yang cukup lama. Saya bimbang ustaz berkenaan telah menarik kenyataan dia berkaitan tentang isu suruhan Nabi SAW untuk tidak tidur selepas asar kerana ia akan mewarisi penyakit gila. Boleh jadi ustaz berkenaan tarik balik kenyataan dia, boleh jadi tidak. Kita tak pasti tentang hal itu kerana terbukti sebelum ni dia pernah menarik kenyataan dia berkaitan tentang kesilapan beliau di dalam riwayatkan hadis. Sahabat-sahabat, hadis berkaitan tentang tidur selepas asar adalah tidak sahih. Tiada asal dalam buku-buku hadis. Tidak boleh meriwayatkan hadis yang berkaitan tentang isu ini, melainkan dengan tujuan untuk memberitahu kepada orang tentang kepalsuan riwayat berkenaan. Tidak boleh juga kita nak kata bahawa ia datang dari Rasulullah SAW kerana termasuk di dalam berdusta di atas nama Nabi Muhammad SAW dengan sengaja. Tidak ada hadis yang sahih maupun hasan berkaitan tentang larangan tidur selepas asar. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukup seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta, pembohong apabila dia jenis sebutkan semua benda yang dia dengar. Allah Ta'ala juga telah ingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basra wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu sebut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan berkaitan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh nak senang-senang nak pergi kata ini adalah hadis Nabi SAW ataupun Nabi SAW suruh kita untuk tidak tidur selepas asar. Hadis yang paling hampir ialah hadis man nama ba'dal asri fakhtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Sesiapa yang tidur selepas asar kemudian hilang akalnya, maka jangan salahkan melainkan dirinya sendiri. Hadis ini direkodkan oleh Abu Ya'la, Ibn Hibban dalam Al-Majruhin dan Ibn Adi di dalam Al-Kamil. Pun begitu, hadis ini juga bermasalah dan ulama-ulama yang saya sebut tadi mereka menyebutkan, merekodkan dengan tujuan nak bagi tahu bahawa hadis ini bermasalah. Ia tidak sahih. Ada 3 jalan bagi hadis ini yang mungkin kita boleh sembang hari ini, kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Riwayat yang pertama adalah daripada jalan Ibn Lahiyah, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya Muhammad, daripada datuknya Abdullah bin Amru Al-As, daripada Rasulullah SAW. Katanya begitulah. Tetapi riwayat daripada Ibn Lahiyah ini ada masalah kerana riwayat Ibn Lahiyah ini bercampur di akhir usianya. Maka sekumpulan para ulama mendaifkan hadis ini disebabkan perkara berkenaan, melainkan perawi yang mengambil hadis daripadanya sebelum hadis Ibn Lahiyah bercampur. Anda boleh rujuk dalam At-Tahzib dan Mizanul I'tidal. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah daripada Ibn Lahiyah juga, daripada Al-Uqail, daripada Makhul, daripada Nabi SAW. Bahkan ada perkara yang menarik berkaitan tentang isu hadis ini yang disandarkan kepada seorang tokoh ulama
Al-Laits bin Sa'ad. Yang mana Al-Laits bin Sa'ad ni dia hidup sezaman dengan Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni lahir pada tahun 96 Hijriah. Imam Al-Laits pula lahir pada tahun 94 Hijriah. Dan Ibn Lahiyah meninggal pada tahun 174 Hijriah. Al-Laits pula tahun 175 Hijriah. Mereka ini sezaman dan sebaya. Umur mereka pun hanya beza 2 tahun saja. Orang kata Al-Laits bin Sa'ad lah yang meriwayatkan hadis berkenaan. Tetapi yang lebih tepat, dia bukan diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, tetapi ia diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah. Adapun kisah berkaitan tentang Al-Laits bin Sa'ad, dia tak setuju dengan hadis berkenaan. Sehingga berlaku satu peristiwa. Direkodkan dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa Rijal. Marwan dia cerita, aku pernah melihat Al-Laits bin Sa'ad tidur selepas asar pada bulan Ramadan. Aku pun bertanya, wahai Abu Haris, kenapa engkau tidur selepas asar? Sedangkan telah diriwayatkan daripada Abi Lahiyah, daripada Uqail, daripada Makhul, daripada Nabi SAW bahawa sesiapa tidur selepas asar kemudian hilang akalnya, maka jangan salahkan melainkan dirinya sendiri. Al-Laits dia kata, tiada manfaat bagiku pada hadis Ibn Lahiyah daripada Uqail. Jadi hadis itu tidak sahih, diriwayatkan sama ada daripada jalan Ibn Lahiyah daripada Uqail ataupun daripada Al-Laits. Ketiga, daripada Khalid bin Qasim, daripada Al-Laits bin Sa'ad, sama juga macam tadi. Daripada Uqail, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Rasulullah SAW. Perawi ini selain daripada Ibn Lahiyah, ada lagi Khalid bin Qasim yang juga bermasalah. Ibn Rahawayh dan As-Sa'dani mengatakan Khalid bin Qasim adalah seorang pembohong. Al-Bukhari dan An-Nasi' berkata matruk. Ibn Hibban kata tidak halal merekodkan hadisnya. Jadi hadis ini dalam kategori daif berat apabila perawinya dilabel sebagai seorang penipu, matruk, dan tidak halal merekodkan hadis tentangnya. Sehingga Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam buku dia kumpulan hadis-hadis palsu ataupun disebut dalam bahasa asalnya Al-Mawdu'at, dia sebutkan hadis ini di dalam buku berkenaan. Direkodkan sekali dengan menunjukkan bahawa hadis ini termasuk dalam hadis palsu. Jika kita lihat ke semua riwayat ini, ia hanya berlegar antara Ibn Lahiyah dan Khalid bin Qasim saja. Sehingga Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at berkata Khalid ini penipu, manakala riwayat Ibn Lahiyah pula adalah diambil daripada Khalid yang penipu tadi dan disandarkan kepada Al-Laits. Kesimpulannya, tiada hadis sahih dalam bab ni. Cuma daripada sudut hukum fiqh khusus, ia merujuk kepada sains kesihatan dengan perbezaan masa, tempat dan keadaan. Jika para pengkaji sains, doktor-doktor perubatan mengatakan ia tidak baik untuk kesihatan, tidur selepas asar tak baik untuk kesihatan, maka hukum makruh atau haram tertakluk kepada sifat-sifat orang yang dinyatakan secara khusus. Tetapi jika tiada, maka ia kekal harus seperti halnya keadaan makan, minum, berjalan dan berlari. Sebahagian para ulama memakruhkan tidur selepas asar kerana isu kesihatan ini. Kata Imam Ahmad, yukrahu an yanama ba'da al-'asri yukhafu ala aqlihi. Unzur Ghadha'ul Albab al-Adab. Dimakruhkan untuk tidur selepas pada asar kerana dibimbangi dapat merosakkan akal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk dapatkan buku asas ilmu hadis yang telah saya tulis sebelum ini. Ia adalah buku asas berkaitan tentang isu asas ilmu hadis, mustalah al-hadis, yang ringkas-ringkas dan juga padat untuk orang yang berminat mendalami pengajian di dalam ilmu hadis secara basic dahulu, sedikit demi sedikit sebelum kita nak ke tahap nak buka kitab-kitab para ulama. Ambil yang basic ni dulu, dapat fahami yang basic ni dulu, insya-Allah ia akan dapat memudahkan urusan kita yang seterusnya. Dapatkan buku ni, saya letakkan link dekat bawah, anda klik link berkenaan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa juga untuk join kita di dalam projek Memandaikan Umat dengan Ilmu. Join koperasi kita, Koperasi Usaha Ilmu, www.usahailmu.com, daftar pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.